Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih saudara pengurusi tetap, saudara Muhammad Hafiz Cik Mat, yang berbahagia saudara timbalan pengurusi tetap, saudara Izwan bin Ismail yang saya kasihi, yang berbahagia Datuk Ashraf Wajdi bin Dusuki, Ketua Pemuda UMNO Malaysia, yang berbahagia saudara Syaril Sufian bin Hamdan, Naib Ketua Pemuda UMNO Malaysia, yang saya hormati, yang berbahagia Datuk Ahmad Jazlan bin Yaakob, Datuk Sri Ahmad Sabri bin Sheikh, Datuk yang berbahagia Datuk Major Jeneral Besara Datuk Sri Jamil Hir bin Baharum, Wakil Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia, yang berbahagia saudara Johari bin Yazid, Bendahari Pemuda UMNO Malaysia, Barisan Exco Pemuda UMNO Malaysia, Barisan Ketua Pemuda UMNO Negeri, Barisan Ketua Pemuda UMNO Bahagian, dan yang kita raikan pada hari ini, para perwakilan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam. Radu tatap. Alhamdulillah, walaupun sudah lewat hari, rakan-rakan saya berada di depan saya masih bersemangat. Terima kasih. Saya Ar-Amri bin Haji Abada, Ketua Pemuda UMNO Batu Sapi, Wakil Jurucakap dari Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Sabah. Di kesempatan ini, saya ingin merakamkan jutaan apresiasi kepada kekanda saya, Datuk Insinyur Abdul Aziz bin Zulkarnain, kerana memberikan ruang dan peluang kepada saya untuk mewakili rakan-rakan Pemuda UMNO Negeri Sabah menjadi jurucakap pada tahun ini. Para perwakilan yang saya kasihi, meminjam ungkapan seorang ahli falsafah Perancis Voltaire. Satu-satunya pengajaran yang boleh diambil daripada sejarah manusia adalah manusia tidak pernah belajar dari sejarah. Ungkapan Voltaire ini begitu ironi dalam menyentak ufuk pemikiran kita untuk kita sama-sama merunding bersama dan berfikir sejenak. Ya, betul. Ada yang beranggapan yang berlalu biarlah berlalu, yang lepas usah dikenang. Apa yang penting? UMNO masih kekal menjadi sebahagian daripada kerajaan. Betul? Namun, kegagalan kita untuk menghayati apa yang berlaku semalam menyebabkan kita mengulangi kesilapan yang sama berulang-ulang kali. Ya benar, UMNO masih kekal menjadi sebahagian daripada kerajaan. Namun, penghayatan terhadap keputusan PRU 15 tidak boleh kita ketepikan. UMNO berada dalam situasi menang dalam kekalahan, tetapi sangat mengelirukan. Hadirin hadirat sekalian, sejak PRU 12, kita sering kali berkhutbah mengenai perubahan sikap dan penjenamaan imej. Bahkan, kita sudah mula bermuhasabah diri selepas kita tewas pada PRU ke-14. Hanya masalahnya, kita gagal untuk menerjemahkan kesedaran itu kepada satu tindakan yang lebih berimpak. Tidaklah keterlaluan jika saya katakan kesedaran yang hanya bersifat sementara. Sementara yang akhirnya akan menatijakan kegagalan selama-lamanya. Juga tidak terkecuali apa yang saya katakan sebagai badi kuasa yang telah mengeluarkan kita daripada keinsafan dan menghidupkan kita kepada kealpaan, keangkuhan, dan keselesaan. Kelak jalinan tiga serangkai ini secara perlahan-lahan menjadi duri dalam daging yang akan memamah kapal yang sudah berusia bukan 70 tahun, tetapi 76 tahun. Kita sering dihanyuti dengan mimpi yang menggiurkan walhal ianya mimpi tidak pernah menjadi realiti. Kita semakin lupa hingga hal-hal kebajikan rakyat kita abaikan. Hari ini khususnya pemuda, sedarkah kita pemuda, anak-anak muda kian menjauhi parti keramat ini? Ini bukan cakap sembarangan. Namun data-data menunjukkan keputusan PRU 15 yang mana kawasan-kawasan yang telah menyingkirkan calon UMNO berpunca daripada saluran anak muda. Ini bukan cakap sembarangan. Maka saya bertanya kepada semua, di manakah silapnya? Adakah UMNO kini dibenci oleh warga muda atau apakah UMNO sudah tidak relevan menjadi suara anak muda? Para perwakilan yang saya kasihi, UMNO bukanlah isu utamanya.
Sejak tertubuhnya UMNO pada tahun 1946, parti ini menjunjung tinggi kedudukan orang Melayu, menyantuni anak muda, serta membuka ruang anak muda untuk menapakkan kepemimpinan mereka. Namun, pasca 76 tahun kewujudan UMNO, parti ini masih kekal dalam memperkasakan imej pemuda. Hari ini kredit wajib diberikan kepada yang berbahagia yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Presiden yang turut memberikan ruang dan peluang untuk anak-anak muda berbakti dalam PRU ke-15. Bukan hanya sekadar menjadi calon, tetapi juga dalam memenuhi portfolio penting sebagai jentera dalam pilihan raya. PRU ke-15 menyaksikan ramai anak-anak muda sudah menaburkan jasa dan bakti dalam menyantuni aspirasi rakyat. Kami, anak muda, kagum dengan kecekalan Datuk Seri Presiden yang bijak mengatur strategi dan berani menghadapi cabaran musuh sama ada dari luar maupun dari dalam. Di peringkat pemuda pula, aspirasi pemuda langsung tidak diketepikan. Pemuda di bawah kepimpinan yang berbahagia Datuk Ashraf Wajidi bin Dusuki memperjuangkan aspirasi pemuda secara bottom up maupun top down bersama barisan Exco dan juga pemuda peringkat negeri. Inilah semangat pemuda dalam parti yang matang yang kita mahukan. Untuk itu, jutaan terima kasih yang berbahagia Datuk Presiden. Pemuda begitu cakna dan peka dalam melaksanakan berbagai program pemuda. Pemuda begitu aktif dalam menjadi wadah dan juru cakap dalam mengetengahkan bisikan hati orang muda. Pemuda hari ini bekerja siang dan malam berkhidmat untuk orang muda. Politik khidmat subur dicerminkan pemuda terus memperkasakan imej anak muda. Hadirin hadirat sekalian, tiada siapa yang boleh menafikan pemuda begitu proaktif dalam melaksanakan program-program anak muda. Berbondong-bondong program telah dilakukan. Program pengisian petrol percuma, program sukan anak muda, program kerjaya, program ilmu. Dan jika saya ingin senaraikan semua, tidak cukup di ucapan saya 3 hari. Penyertaannya pula bukan alang-alang. Bukan 10, bukan 20, bukan beratus, malah ribuan, puluhan ribu penyertaan pada kalanya. Namun, di sebalik kerancakan penyertaan anak muda yang begitu meyakinkan, ianya ternyata tidak lebih daripada sebuah false hope, yakni sebuah harapan palsu yang langsung tidak diterjemahkan dalam kertas undi. Tuan-tuan sekalian, jika tahun lepas Ketua Pemuda UMNO Sabah bertanya kepada semua sidang perwakilan, apa UMNO mau, apa lagi UMNO mau, tetapi tahun ini saya bertanya kepada semua, di manakah silapnya UMNO? Para perwakilan yang saya kasihi, dalam era media sosial pada hari ini, imej parti. Saya ulangi, imej parti adalah segala-galanya. Kajian-kajian sains politik sejak sekian kali telah menunjukkan bahawa imej parti mampu mempengaruhi tingkah laku pengundian terutamanya anak-anak muda. Hubungan antara media sosial dan imej parti merupakan hubungan yang kondusif yang dapat menentukan pola pengundian terutamanya orang-orang muda. Mekarnya budaya political trolling pada hari ini menjadi senjata penting dan berpengaruh dalam mencorakkan minda politik anak muda. Naratif yang disampaikan melalui kerangka internet trolling pula begitu mudah dihadam secara efektif oleh orang muda. Sedarkah kita pada jalur pemikiran anak muda pada hari ini ianya semakin berevolusi. Imej adalah lebih mustahak berbanding program-program yang dilaksanakan. Imej adalah lebih penting berbanding budaya pengkaderan klasik yang sering kita anggap sebagai strategi unggul dalam mendoktrin pengundi-pengundi muda. Dan imej jugalah yang akan menjadi penentu kepada keyakinan orang-orang muda terhadap parti ini. Kita perlu menembusi sistem kepercayaan orang muda. Dan sistem kepercayaan orang muda pada hari ini adalah bukan sesuatu perkara yang kita boleh pandang mudah. Anak muda pada hari ini adalah generasi yang tidak mudah lupa. Sekali ditipu, selamanya diingati. Sekali dikhianati, selamanya ditolak.
dan sekali gagal untuk memanfaatkan peluang yang diberikan, tunggulah 10-20 tahun akan datang untuk kita kembali berkuasa. Dan ini adalah sistem pemikiran anak muda yang semakin berevolusi, kritis dan kritikal yang masih belum lahir dalam kitaran politik UMNO. Oleh hal yang demikian, anak-anak muda tidak mudah terbuai-buai dengan retorik sempit dan simplistik yang dibawakan. Politik perkauman sempit yang kurang universal juga tidak mendapat tempat dalam skala pengundian yang besar. Program-program politik anak muda yang tidak berimpak tidak lagi didaungi oleh orang muda. Namun, nilai sentimental yang mampu menyentuh satu sanubari anak-anak muda tertumpu kepada dasar-dasar yang mampu membela mereka. Orang-orang muda lebih senang hati jika wujudnya sistem kehidupan yang berevolusi sesuai dengan citra dan cita-cita warga muda. Saya mohon ruang dan masa untuk saya meneruskan, Tuan Pengerusi Tetap. Sedarkah kita pada hari ini tidak ada lagi istilah pengundi muda yang setia. Tidak ada lagi pengundi muda yang mutlak. Segala-galanya ditentukan berdasarkan penilaian panca indera, penglihatan, pendengaran, dan pengalaman. Maka buruk image-nya, buruk juga keputusannya. Kerangka ini perlu menjadi keutamaan kepada UMNO dalam memastikan warga UMNO terus cemerlang dan terbilang. Hadirin hadirat sekalian, pada dasarnya UMNO masih belum terlewat untuk melakukan evolusi radikal dalam mempertauti anak muda. UMNO perlu melakukan perubahan dan merangkumi strategi, taktikal dan formula yang baru. Dan formula yang lapuk kita mesti tinggalkan. Dalam masa yang sama kita perlu terus mengutuh dan meneruskan progres rejuvenasi yang telah dilakukan sebelumnya. Tahun ke tahun peningkatan mesti ditunjukkan dengan melibatkan anak-anak muda dalam politik UMNO. Ekologi muda mestilah berteraskan warga muda. Turut tidak dilupakan, memandangkan saya datangnya dari Sabah, besarlah harapan saya jika UMNO yang merupakan parti induk yang bertapak di Sabah, sentiasa peka terhadap situasi ekonomi orang Sabah, terutamanya dalam memperkasakan nasib warga muda, supaya kami orang-orang muda tidak perlu lagi berhijrah ke Malaysia Barat semata-mata demi sesuap nasi. Ekonomi warga muda Sabah wajar diperkasakan. Di kesempatan ini, kami pemuda UMNO Negeri Sabah menyatakan rasa kagum dan syukur kami berada di bawah kepimpinan yang berbahagia, yang berhormat Datuk Seri Panglima Bung Mukhtar Radin, kerana sentiasa berani dalam mengetengahkan anak-anak muda dalam arena politik Sabah. Kelantangan beliau dalam menyuarakan kepentingan rakyat dan ekonomi Sabah juga wajar diberikan pujian. Hadirin sekalian, di kesempatan ini juga kami pemuda UMNO Sabah bertekad dan sepakat menetapkan pendirian untuk terus memberikan sokongan kepada beliau berkenaan krisis politik yang berlaku di Sabah sekarang. Datuk Seri Panglima, jangan risau, kami pemuda UMNO Sabah sentiasa berada di belakang Datuk Seri, insya-Allah. Dan UMNO perlu ingat, UMNO bukan hanya bertumpu di semenanjung Malaysia sahaja, tetapi juga di Sabah. Jangan hanya ingat pada kami bila masa waktu pemilihan sahaja. Dalam keadaan ini, UMNO terutamanya pemuda wajib menghayati, mengenal pasti dan seterusnya mencari solusi kepada lohong-lohong kawa supaya UMNO terus maju dan makmur. Saudara-saudaraku, menyentuh konteks yang terakhir ucapan saya, ya betul. Sebenarnya dasar-dasar yang setelah saya nyatakan merangkumi konteks politik dan ekonomi pada awal ucapan saya tadi, mungkin ada yang sudah pernah dilaksana, mungkin ada yang sudah pernah dirangka, mungkin ada yang sudah pernah dinilai sejauh mana keberkesanannya, sama ada kita berkuasa secara mutlak maupun berada dalam sebahagian daripada kerajaan. Namun, sedarkah kita kelangsungan parti ini terletak pada kesatuan dan penyatuan kita melebihi daripada segala-galanya.
image parti perlu dipelihara. Pertelagahan wajib dielakkan. Lead by example, kami pemuda-pemuda UMNO mengharapkan agar senior-senior politik UMNO menunjukkan contoh dan tauladan yang baik buat kami pemimpin-pemimpin muda agar menjadi ikutan yang berguna pada masa akan datang. Tuan-tuan sekalian, sedarlah, sudahlah UMNO berada dalam situasi kekalahan dan kehilangan kuasa. Ditambah lagi dengan menjadi gunting dalam lipatan, jelas menjadi faktor kepada kegagalan kita ditolak oleh rakyat. Biarlah pihak yang selayaknya menyelesaikan isu dalaman parti usah menjadi batu api. UMNO perlu perkukukan jiwa raga untuk kita sama-sama mempertahankan nasib agama, bangsa dan tanah air kita. UMNO juga perlu merapatkan saf serapat-rapatnya, jangan dibuka ruang walau sedikit pun untuk musuh-musuh UMNO menyelinap masuk, memecah belahkan UMNO, dan insya Allah berbekalkan dengan penyatuan dalam kalangan ahli yang tinggi dan dikemudi dengan individu yang terpilih. Saya yakin UMNO akan kembali utuh, akan kembali kukuh dan akan kembali bangkit dalam penjenamaan image. Akhirul kalam, ingatlah pesan seorang ulama yang tersanjung, ada dua tempat bertanya, pertama Tuhan, kedua hati. Jika hartamu sudah tidak ada, belumlah kita bernama rugi, tetapi jika sudah keberanianmu sudah tidak ada, seluruh kehidupan menjadi porak-poranda. Maka teruslah berjuang demi kemakmuran bersama. Saya Amri bin Abadah, mohon agar usul disokong. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.